Aksi Lembah Kelang Derby di antara Kuala Lumpur City berdepan dengan Selangor 6 jaringan yang terhasil. Terlebih dahulu Paulo Jaswe menguji kedudukan pintu gol pelawat dengan percubaan pada minit yang keempat sebelum Selangor membuka tirai jaringan mereka di mana menyaksikan Irfan Zakaria tertampar bola ke gawang sendiri untuk memberikan Selangor kelebihan pada minit ke-18. Tetapi kedudukan itu tidak bertahan lama selepas Zafri Yahya berjaya untuk menyamakan kedudukan buat tuan rumah. Perkhidmatan dari luar kawasan penalti yang ditampilkan oleh Zafri berjaya untuk menjadikan kedudukan satu sama sebelum Selangor kembali di depan menerusi sepakan penalti Chayon pada minit ke-27. Untuk mendapat peluang yang lebih baik kali ini, peluang datang Kuala lagi Lumpur untuk City kembali menyamakan kedudukan menerusi tandukan Hadin Azman minit ke-32. Cantik kali ini gerakan yang dilakukan oleh Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pula Bersama babak kedua, Ryan Lambert pula meletakkan Kuala Lumpur di depan menerusi gol yang ketiga pada minit ke-60. Gol yang disempurnakan dengan baik oleh pemain ini. Namun begitu Kuala Lumpur tersentak apabila Giancarlo Gallifuco dilayangkan kad merah pada minit ke-73 dan sepakan penalti untuk Selangor disempurnakan oleh Chayon bagi menyaksikan kedua pasukan mengutip satu mata. 6 jaringan yang terhasil diceras di antara KL City dan juga Selangor. Panjang dia punya. Tentu soalan tu kena kat pasukan Selangor kan. Okey, saya terus berikan pendapat untuk pasukan Selangor. Agak terkejut kerana pada masa sama boleh menjayakan gol. Ya, pada boleh masa devolusi. sama boleh devolusi. Dan ini perkara yang pada tahun lepas punya cerita ni. Tapi berlaku pada tahun ini untuk pasukan Selangor yang saya anggap masih lagi belum selesai. Terutama kelemahan waktu bertahan di bahagian serangan begitu mudah bolos. Walaupun 2 kali leading by scoring untuk lead 1-0, 2-1 tapi konsisten untuk bertahan untuk pasukan Selangor ketika ini tak begitu baik, jelas. Dan kalau kita dapat lihat tadi pun sepakan penalti terakhir yang mereka dapat pun adalah kekurangan pemain pasukan Kuala Lumpur. Okey, kita melihat dulu jaringan pertama bagi Selangor di mana menyaksikan percubaan daripada Yuri yang ditampan oleh Irfan sebelum bola bergolek masuk ke pintu gol KL City menewaskan Kevin Ray. Mungkin dari segi jaringan mungkin Selangor tidak akan meridui sentuhan Ifadayo kerana mereka ada pengganti yang baik, tetapi bagaimana anda melihat situasi ini? Okey, kalau perkara positif, kita kena tengok siapa penjaring. Pemain siapa. 2 pemain import mereka menjayakan gol, itu satu petanda awal kesan daripada Ifadayo tak ada jadi isu because yang penting pemain import beraksi menjayakan gol itu lebih penting. Kalau kita lihat, untuk pasukan Selangor ada sedikit perubahan untuk meletakkan pemain-pemain yang disusun tu ada. Contoh saya tarik Sapuan tolak naik ke atas kan, kemudian Yazan Al-Arab pun saya ingat dia boleh berjaya boleh situasi di bahagian pertahanan menjaga mengawal dengan baik. Kemudian Huri juga ada dangerous apabila bola lolos berlaku di kawasan tengah. Tetapi untuk bertahan, sekali lagi terpaksa saya cakap, ini perkara yang berlaku, kita tengok 3 gol macam mana masuk, gap yang begitu dekat. Dan itu menyebabkan kekurangan dan kelemahan pasukan Selangor. Baik, berkatakan tentang pertahanan Selangor, kita saksikan jaringan penyamaan yang dilakukan oleh Zafri Yahya di mana satu percubaan dari luar kawasan penalti yang sama sekali gagal diselamatkan oleh Khairul Azhan. Ruang yang diberikan oleh pemain-pemain Selangor untuk percubaan ini berlaku. Ya, tidak seharusnya berlaku dengan mudah lah. Kita dapat lihat rematan di luar kotak daripada pemain Kuala Lumpur ni cukup baik, menggunakan sedikit teknik ataupun hala sebelah kanan Khairul Azhan. Mungkin ada terbiar sedikit, mungkin terkena Syarul, tapi apapun yang lebih penting kelemahan lah kerana membiarkan sesuatu pemain melakukan rematan di luar kotak D tanpa menutup ruang yang lebih kecil. Okey, sepakan penalti yang kembali meletakkan Selangor untuk berada di depan menerusi Chayon selepas kesilapan yang dilakukan oleh Kenny Paraj di mana dia melakukan terjahan di dalam kawasan penalti straight yang mana menyaksikan Selangor kembali untuk mendahului 2-1. Betul. Saya rasa
Selangor pergi mendapatkan attacking, mendapatkan gol adalah hasil daripada bantuan pasukan lawan sendiri. Bukan kita tak dapat lihat lagi cara pasukan Selangor lebih tersusun untuk mendapatkan gol tapi hasil kesilapan. Tapi yang lebih penting mereka juga buat perkara positif kerana kalau kita lihat semua jaringan yang berlaku ni semua ni adalah pergerakan terus masuk ke dalam D-box dan itu menyebabkan mereka ada 3 gol. Dan seperti yang kita ketahui, kedudukan itu juga tidak bertahan lama apabila KL City kembali untuk menyamakan kedudukan di mana pada kali ini mungkin apa yang anda perkatakan Mawi, kerapuhan benteng pertahanan, satu hantaran terus ke far post, Hadin tidak diberikan sembarang kawalan dan mudah untuk melakukan tandukan. Ya, saya tak tengok lagi cara Hadin pergi mendapatkan gol tapi pergerakan macam mana bola tu dihantar di bahagian far post ataupun masuk pemain-pemain Kuala Lumpur melakukan pergerakan daripada tengah bahagian attacking, ada hantaran-hantaran pendek berlaku dan ini saya anggap satu hantaran yang baik dilakukan oleh ketua pasukan mereka di bahagian apa-apa tanpa ada kawalan. Dan ini sekali lagi gol yang ketiga daripada Lambert. Kesilapan pemain pertahanan. Kalau kita tengok kedudukan Syarul cuba mengeluarkan bola tersebut dengan satu posisi yang tidak baik daripada cara mengeluarkan bola daripada kawasan pertahanan. Teknik yang saya anggap tidak sesuai, tidak betul ketika ini. Kedudukan Lambert sebenarnya terbaik kerana dia berada dalam satu kawasan situasi angle scoring yang besar di bahagian tengah-tengah. Perbuatan tepat, mungkin ada terbias juga berlaku dan gol penyamaan daripada pasukan Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur City selepas ini perjalanan mereka, anda melihat sejauh mana? Kita dah menyaksikan 2 perlawanan yang diharungi